Ada satu ayat yang biasa kita dengar sejak kecil. Jangan melawan. Jangan banyak soal. Atau orang tua cakap, ikut je. Dan bila seorang anak cuba untuk bersuara tentang rasa, tentang luka, tentang ketidakadilan, tiba-tiba satu label jatuh di kepala kita. Anak biadab. Bukan sebab mereka menjerit, bukan sebab mereka memaki. Kadang-kadang cuma sebab mereka cuba untuk jujur. Dan disitulah persoalan ini bermula. Adakah setiap suara anak itu tanda kurang ajar? Atau sebenarnya kita cuma tak biasa mendengar apa yang kita tak selesa untuk didengar? Dan sebelum kita masuk lebih dalam, selamat datang ke Ruang Bercerita. Dan ya, aku Sarah. Di mana ruang ini adalah untuk kita melihat cerita dari dua sisi. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Ramai orang tua dibesarkan dalam dunia yang keras. Zaman di mana bertahan itu satu keperluan, bersuara itu risiko. Jadi mereka belajar satu perkara, iaitu diam sama dengan hormat. Masalahnya, zaman berubah. Tapi definisi hormat tak pernah dikemas kini. Dan bila anak bersuara hari ini, ianya bukan kerana mahu menjatuhkan, tapi kerana mereka mahu difahami. Namun, yang didengar cuma kurang ajar. Aku teringat beberapa cerita daripada teman-teman aku. Ada yang kata, oh, dulu mak ayahku askar, tentera, polis, dan aku dah biasa dibesarkan dalam keadaan begini, dalam keadaan tegas, berdisiplin. Ya, aku faham. Ibu bapa pernah dididik, pernah bekerja, dan itu adalah tanggungjawab dan beban yang mereka berada di rumah, di luar rumah, bukan dibawa dalam rumah. Didikan yang baik untuk anak-anak bukan memaksa untuk anak-anak ikut jejak kita dan memberi rasa yang sama seperti yang mereka rasakan sebelumnya. Selalunya kita akan dengar soalan-soalan macam ni ataupun dialog-dialog macam ni. Aku cuma nak jelaskan apa yang aku rasa. Dan orang tua kita selalu cakap macam ni. Kau jawab balik. Kau tak hormat aku Itu adalah soalan ataupun dialog-dialog yang sentiasa ada. Di situ sebenarnya bukan soal adab. Ia soal bahasa, emosi yang berbeza. Anak bercakap dari rasa. Orang tua mendengar dari ego yang pernah terluka. Ada beza besar di antara melawan dan menyuarakan perasaan. Melawan mahu menang, bersuara mahu difahami. Tapi bila setiap suara anak dipatahkan dengan ancaman, dengan label, dengan rasa bersalah, anak belajar satu perkara yang sunyi lebih selamat untuk diam daripada jujur. Secara logiknya, emosi manusia yang tak pernah didengar akan sukar untuk mendengar. Ramai orang tua tak pernah diberi ruang untuk meluah perasaan sewaktu mereka muda dulu. Jadi, tanpa sedar, luka itu berpindah kepada generasi seterusnya. Bukan kerana benci, tapi kerana tak pernah sembuh. Dan anak-anak menjadi mangsa kepada luka yang mereka cipta. Kenapa? Bila aku bercakap, aku sentiasa salah. Kalau diam pun salah. Kalau bersuara pun salah. Apa sebenarnya yang mereka mahu? Itu adalah dialog-dialog yang selalu kita tanya dekat diri kita sendiri. Dan pada orang tua kita. Inilah konflik yang jarang orang nampak. Anak bukan untuk menjadi kurang ajar. Anak cuma keliru di mana ruang selamat untuk mereka. Hormat bukan tentang siapa lebih tua. Hormat juga tentang siapa yang sanggup mendengar. Anak yang didengari tak perlu meninggikan suara. Anak yang dihormati tak perlu melawan. Dan orang tua yang betul-betul dihormati bukan ditakuti tapi dipercayai. Dan lucunya, kita mahu anak kita menjadi matang. Tapi kita tak benarkan mereka bercakap dengan matang. Kita mahu anak kita jujur. Tapi kita hukum kejujuran mereka bila ia menyentuh pada ego. Dan kemudian, kita sendiri tertanya-tanya, kenapa anak aku makin menjauh? Ya, memang kebenaran itu pahit.
Tapi tak semua anak yang bersuara itu biadab. Dan tak semua diam itu tanda hormat. Kadang diam itu tanda dia sudah terlalu lama tak didengari. Kadang kita sering melabel anak-anak kita. Oh, anak kita yang satu ini berjaya, berhasil, beruang berbanding dengan anak kita yang pekerjaannya sekadar biasa. Pendapatan pun ya cukup-cukup saja. Tapi perhatian kita, kasih sayang kita, cara kita mendengar pun berbeza kerana posisi anak-anak kita. Adakah kita sebagai orang tua perlu ataupun betul kita membuat sesuatu perkara begitu untuk anak-anak kita? Kalau kamu yang mendengar podcast ini, seorang ibu bapa, mari kita sama-sama periksa balik, cek balik keadaan kita, rumah kita, anak-anak kita dan hubungan kita pada anak-anak. Ataupun kalau kau seorang anak yang pernah dilabel sebagai biadab hanya kerana ingin bercakap jujur, ketahuilah, suara kau bukan dosa, perasaan kau bukan salah, dan keinginan untuk difahami bukan tanda untuk kau menjadi kurang ajar. Dan kalau kau seorang orang tua yang sedang belajar untuk mendengar, itu adalah satu keberanian yang besar, kerana keluarga tak runtuh sebab perbincangan. Ia akan runtuh bila semuanya memilih untuk diam. Dan kalau cerita ni membuat kau berfikir atau terasa dekat dengan hidup kau, kongsikan pandangan kau di komen. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan kalau kau suka cara aku bercerita tentang kehidupan dan kita belajar memahami, bukan menjatuhkan, jaga diri dan jumpa di next video.